Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi pada semua penonton-penonton Big2 Bazaar. Alright. Hari ini kita bersama dengan tamu istimewa. Alright. Bersama saya Luqman. Saya Aziz. Oh, slow suara pagi ni. Yeah, okay. So untuk pagi ni kita akan bersama lagi dengan slot ataupun segmen Big2 Bazaar Grocery. Alright. Kita dah bersiaran secara langsung selama 3 hari berturut-turut. Hari ni yang keempat Aziz. Hari ni hari Khamis, alright. So hari yang keempat lah. Hebat. Okay, sepanjang MCO ini, alright. Sebenarnya minggu depan kita pun dah start bersiaran. Okay, untuk minggu ini adalah hari yang keempat. Okay, kita bersiaran secara langsung untuk Big2 Bazaar Grocery, Aziz. Yeah. Alright. So hari ini seperti biasa, alright, kita ada buah-buahan, okay, buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang kita akan tawarkan kepada anda. Tapi sebelum itu jangan lupa, okay, untuk anda membuat sembarang pembelian ataupun order, alright, boleh dibuat di link ataupun pautan yang kami sediakan di FB official kami, Big2 Bazaar official. Alright, okay Aziz. Sebelum mungkin kita akan berborak sikit lah. Okay, so Aziz nampak nervous hari ni. Okay, so kita tangkap. Okay, so kita tangkap muat dia sebenarnya pagi ni. Okay, host yang sepatutnya Azlan Jaiz, alright, akan bersama dengan kita selepas pada ini. Alright, so okay Aziz, buah-buahan kita tengok depan ni, kita ada avocado, alright, kita ada jambu batu. Organik sebenarnya ni organik. Bila sebut organik ni maknanya dia tak menggunakan bahan kimia lah. Langsung. Langsung tak guna. Alright. Ya, semula jadilah. Ya, semula jadi. Kita ada buah nanas, alright. Ini apa lagi saya ada? Kita ada lemon, kita ada apple, kita ada dragon fruit. Buah naga dan juga buah oren. Okay. Alright. So kalau Aziz, kalau buah-buahan depan ni, mana yang paling suka Aziz? Kalau saya, yang depan ni lah. Kalau saya dan keluarga saya, keluarga biasanya dragon fruit dan nanas lah. Dragon fruit. Kalau kita buat rojak dan makan gitu pun memang terbaik lah kan. Betul. Alright, nanas ni, dragon fruit ni makan buah ke jus? Better buah je. Buah? Yeah. Sebab ada orang dia macam Husni, dia suka jus. Yeah, dia tak suka makan buah. Tapi mungkin bila buat jus ni, dia tambah gula sikit. Ya, betul. Kalau sebenarnya, kalau ikut apa yang pernah ada pengalaman lah. Kalau biasa kalau dragon fruit ni, kalau lagi sedap kalau buat jus, dia campur dengan honey. Madu. Ya. Yeah. Kalau anda ada bajet lebih, boleh gunakan madu yang Manuka. Honey. Manuka yang New Zealand tu? Yes. Serius lah. Itu memang terbaik lah. Boleh cuba ni. Ya. Boleh cuba. Antara alright. tipsnya lah. So, gunakan air suam ke, air panas ke, ataupun air sejuk ke macam mana? Air biasa boleh. Air biasa je lah? Suhu bilik lah? Alright. Kena cuba ni. Tak pernah pula dengar letak madu So, mungkin untuk luar sana. Kita nak kurangkan penggunaan gula. Betul. Kau guna stevia okey ke? Agak lagi ni rasanya. Okay, so kita itu alternatif kan. Okay, mungkin boleh cubalah. Tapi mengikut Aziz kata, madu kalau contoh saya suka, antara yang saya suka depan ni ialah saya kurang buah sebenarnya. Tapi kalau air, jus, saya suka jus lemon lah. Lemon campur dengan madu juga. Memang terbaik. Tapi itulah biasanya kalau kita ni masyarakat Malaysia, kita biasalah memang biasa dengan air lemon. Madu tu biasa, tapi kalau macam dragon fruit, even macam avocado juice pun ada sebenarnya benda yang favourite di luar negara lah. Tapi bukan untuk kita rakyat tempatan. Tapi apa salahnya waktu-waktu macam ni kita boleh mencuba kan? Betul. Okay, avocado ni sebenarnya antara minuman yang sihat. Yes. Okay, antara minuman sihat. Okay, kalau kita nak tambah gula sikit bila buat jus boleh, tapi jangan terlampau lebih lah. Okay, at least rasa avocado yang asli tu kena dikekalkan. Alright. Betul. Okay Aziz, sebelum kita cerita lanjut tentang mungkin ada masakan-masakan yang kita nak share dengan penonton di luar sana, alright. Okay. So antara package yang kita tawarkan untuk buah-buahan juga sayur-sayuran ini, okay, kita ada package A yang berharga RM40. Ya, RM40 sahaja. RM40 untuk berat bersih lebih kurang plus minus dalam 2.85 kg. Sangat-sangat berbaloi lah. Boleh beli untuk stok 2 minggu mungkin. Okay. And then kita ada package B. Alright, package B berharga RM50.
Okey, anda boleh tengok di skrin anda sekarang. Okey, dengan berat bersih plus minus 3.2 kilogram. Alright, mungkin untuk keluarga yang besar, mungkin 4-5 orang anak, okey. Kemudian saya lah. betul, sangat-sangat Kecil Lokman sekali, betul. Betul juga. Tapi sebab anak saya kecil lagi, so kalau nak beli, kita kena biasakan dia orang makan benda-benda yang betul, yang sihat lah. food, ya kan? Betul. Alright. Dan yang untuk package C, okey, berharga RM60 dengan berat berat 3.5 kilogram. Okey. So senarai ataupun list sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang kita tawarkan dalam setiap package ini, okey, anda boleh dapatkan di pautan ataupun link yang saya sebutkan di awal tadi, okey, di FB Big Two Bazaar official. Alright, anda klik sahaja link ataupun pautan yang telah kami sediakan. Dalam itu telah kami buat satu macam jadual lah, right, senarai, okey, untuk anda tengok apakah sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang mungkin kena dengan kegemaran anda. Ya, kalau macam kalau pada saya yang selalu pergi supermarket, supermarket, pasar membeli belah untuk harga RM40 dengan 10 item, pada saya agak berbaloi. Betul, sangat berbaloi. Yes, dan dia punya kita boleh consume ni untuk sekurang-kurangnya seminggu. Betul, seminggu, okey. Lebih kurang. Betul. Mungkin kalau keluarga yang mungkin kecil lah, mungkin 2-3 orang, sederhana, okey. Untuk seminggu sangat cantik lah. Okey, sebab kita juga sekarang ni dengan keadaan COVID, kita faham, okey, makanan ataupun masakan di rumah itu lebih digalakkan lah, okay, daripada kita membeli di luar. Okey, bukan kita kata kita tak sokong peniaga-peniaga di luar, cuma kita nak menjaga juga kesihatan, okey, sebab kita faham kurangkan kita punya pendedahan di public. Betul, okey. Sekarang ni pun banyak buat delivery dan sebagainya. Okey, so yang terbaik sebenarnya ialah masakan di rumah. Okey, sekarang ni pun anak-anak berada di rumah dengan kelas online-nya dan sebagainya. Okey, so mak-mak di luar sana sangat-sangat berbaloi dengan harga yang ditawarkan setiap package ini untuk menjamin makanan yang sihat dan bersih. Itu yang paling penting, Aziz. Okey, Aziz, kita pergi pada sayur-sayuran pula, Aziz. Okey, kita ada macam-macam. Azim tengok depan je. Okey. So nampak dia punya tak biasa tu, dia pergi tengok macam tu. Okey. So kita ada lotus root right depan ni. Okey. Semalam sebenarnya Aunty Che, kalau kita ada yang bersama dengan kita, dia juga ada masak satu macam sup lah, sup lotus root. Itu adalah sepanjang hidup saya, semua hidup. Itu adalah pertama kali saya makan lotus root itu. Okey. Sebab dia buat sup macam sup herba macam tu lah. So rasa dia agak plain lah. Tapi dia punya tekstur ataupun buah tu sendiri ataupun lotus root sayur buah pula. Okey. Okey. Lotus root dia macam agak macam rebung sikit bentuk dia. Okey, cuma dia tak ada berangin lah. Rebung ni kita faham kuat berangin. Ya, betul. Okey. Aziz pernah makan? Pernah pernah. Okey, mungkin kepada kita macam masyarakat Melayu, betul, lotus root ni bukan sesuatu yang biasa, tapi biasa kita nampak di pasar. Tapi mungkin saya rasa sekarang ni waktu COVID ni mungkin kita boleh explore something yang baru lah, sayur baru macam lotus root ni. Betul. Sebab ini memang dah diamalkan oleh macam kaum Cina, especially untuk buat sup selama beratus-ratus tahun. Dan actually selain pada kita, daripada common soup yang kita biasa buat, sup ayam, sup daging, kambing dan sebagainya, why not kita sekali-sekala ubah kepada sup sayur lah, yang Chinese version punya sup. Betul. Yang ada letak kacang tanah, ada lotus root, ada herbs yang saya yakin barang-barang ni semua ni halal. Dan kita actually boleh cari di macam rempah-rempah yang Chinese punya yang halal di pasar raya lah. Pasar raya, ya betul. So mungkin kena selera dengan keluarga kita, anak kita, mana tahu. Betul, tak cuba kan? Yes, tak cuba. Mungkin jangan takut untuk explore. Betul. Sebab lotus root ni saya cuba kat semalam. Mungkin rasa dia agak plain. Cuma kalau kita faham lah, orang Malaysia ataupun orang Melayu ni dia kaya dengan rempah dan sebagainya. Mungkin boleh buat improvisasi, right? Lagi satu, selain pada sup, lotus root ni boleh ada macam stir fry. Digoreng bersama macam dengan udang pun boleh. I see. Ayam. Mungkin kita boleh cubalah. Yes, betul. Kita boleh cuba sesuatu yang baru. Mungkin benda ni kena selera pada keluarga kita, anak-anak kita. Mungkin kita boleh try in future kan? Okey, selain pada Aziz, kita ada juga kentang, right? Kita ada tomato, kita ada peri katak. Peri katak. Peri katak ni, okey, dia bukan favourite lah. Okey, dia depends lah macam tapi tapi khasiat dia. Khasiat dia. Tak boleh
dinafikan lah. Dinafikan. Ya, betul. Lebih-lebih untuk orang yang mungkin darah tinggi, kencing manis, alright, memang sangat mujarab. Okey, instantly dia boleh menurunkan kadar gula ataupun darah tu sendiri. Tekanan darah tu sendiri. Tekanan darah tinggi, betul. Terbukti. Okey, mesti kita makan ulam ni kot. Untuk kita masyarakat Melayu memang biasanya kita akan rebus, celur. Betul. Panas, Dia kita makan macam tu je kan. Tapi sebenarnya ada lagi cara lain yang kita boleh provide dia. Mungkin kita boleh potong halus dan goreng tepung. Betul. Rempah. Ya, betul. Mungkin itu yang kita selalu makan di Mama-mama. restoran kedai makan, tapi kita terlepas pandang yang benda tu kita boleh buat sendiri di rumah. Betul. Biasa saya nampak di kedai mamak lah. Ya, betul. Okay, dia buat goreng tu kan. Betul. Dan kalau kita buat prepare dengan cara yang betul, kita dapat kurangkan dia punya kepahitannya. Dan saya sendiri pun pernah buat kat rumah. So apa tips Aziz untuk menghilangkan kepahitan tu? Soal cepu mas nak kurangkan kepahitannya, itu basuhlah dulu. Lepas tu cuba potong senipis mungkin. Betul. Lepas tu kita dapat mengurangkan dia punya kandungan pahit itu dan mungkin sesuai untuk kanak-kanak dan lebihkan sikit pada rempah. Betul. Rempah, tapi jangan jadikan yang terlalu pedas lah. Betul. Sebab budak kan. Okey. Betul. Kalau kita tengok macam di kedai mamak biasanya, dari sayurannya kan. Kemudian dia potong-potong agak halus lah. Bila kita makan tu memang kita makan sekali dengan kuah, dengan nasi, memang hilang lah rasa dia. Tapi khasiat dia tu masih lagi kita boleh perolehi. Itu dia yang penting. Alright. Kemudian kita ada sweet corn, right? Tak nampak kat kamera sangat. Ini adalah jagung, right? And then kita ada lobak putih. Lobak putih ni biasa saya nampak, Aziz. Waktu wife saya berpantang. Bukan kegemaran yang okay. Orang Melayu especially. Betul, alright. Sebab dia bukan rasa macam carrot biasa. Kalau anda tidak boleh tidak mahir lah untuk memprosesnya, dia akan rasa macam mana? Kelat ke? Bukan kelat, dia macam pedas. I see. Jadi something rasa flavor yang memang bukan kegemaran lah. Tetapi kalau untuk masyarakat Cina, ini adalah sayur favourite untuk sup sekali lagi. Dan yang dia orang percaya dengan lobak putih ni boleh sejukkan badan. Ya, betul. Dengan cuaca-cuaca sekarang kita dah start peralihan cuaca daripada hujan ni kan. So and then actually saya percaya di luar sana ramai saja kita punya masyarakat yang excited dengan Korean punya budaya culture ni semua. K-pop lah. Yes, K-pop ni. So untuk anda semua sedia maklum, dalam kimchi lobak putih ada terkandung dalam tu. Salah satu daripada ingredient-ingredientnya. So alang-alang di rumah ada banyak masa work from home ni, apa kata cuba resepi kimchi? Boleh juga kan? Why not? Alright, mungkin sekarang ni anak-anak kita juga sedang trend K-pop ni. Bagi dia rasa sikit lobak putih ni, boleh tahu. Hasil tangan mak ayahnya sendiri. Betul. Alright. Tapi betul lah, biasa saya sebut tadi kan, waktu saya berpantang, memang nampak mak mertua saya lah, dia masak, my mother-in-law. So dia masakkan lobak putih ni, buat sup lah. Sup, dia letak sikit lada hitam. So memang dia agak pedas, tapi dia pedas bukan pedas cili. Dia pedas yang agak semula jadilah. So kalau makan untuk ibu-ibu yang pantang tu, dia agak berselera lah kan, sebab dia pun kena jaga makanan. So dia agak berselera lah bila makan dengan lobak putih ni. Kalau boleh untuk lobak putih ni, kalau nak mengurangkan dia punya rasa pedas, dia punya yang kurang, yang agak menyengat tu, kita basuh dan perahkan sekering mungkin, buangkan dia punya air tu, sebab kandungan air tu boleh mengurangkan dia punya rasa pedas. I see. Sebenarnya kadang-kadang kita banyak sayur-sayuran yang baik untuk kesihatan. Cuma kita kurang pendedahan cara nak menjadikannya sebagai menu yang sedap. Betul. Kita ingat makanan contoh macam tu lah, sebagai peria lah tadi kan. Peria tu kita ingat makan ulam je. Sedangkan kita boleh buat macam-macam, boleh potong hiris ataupun hiris nipis-nipis, goreng dengan tepung ataupun rempah, khasiat tu kita boleh dapat, tapi dalam masa yang sama kepahitan tu boleh dikurangkan. Itu yang sebenarnya. Dan yang bagusnya sekarang kita boleh memvariasikan menu-menu untuk para ibu yang kat rumah tu.
So tak adalah sakit kepala setiap hari nak fikir pagi ni nak masak start apa, nak kita masak kan. So kita ada variation. Mungkin hari ni kita masak Chinese food konsep. Besok mungkin Indian. Mungkin kalau ada rajin mungkin Japanese food pun kita boleh buat. Terbaik. So, tak ada masalah apa-apa. Untuk pengetahuan semua, Aziz ni sebenarnya antara tukang masak yang terbaik dekat Big Two Bazaar. Okay. Right. So tu penghargaan lah pada Aziz. Alright, okay. Pada anda semua yang mungkin baru bersama dengan kita, right, jam sekarang 9.10 pagi, okay. Kita telah mula bersiaran pada jam 9 pagi tadi. Dan bersama saya dengan pada hari ini tamu yang sangat istimewa, right, Aziz Rahman, okay, yang dijemput khas untuk segmen Big Two Bazaar Grocery, right. So untuk yang baru bersama dengan kita, okay, anda boleh layari Facebook kami, okay, facebook.com/Big2Bazaar Official untuk anda dapatkan link ataupun pautan untuk membuat sebarang order ataupun pembelian, okay, untuk sayuran dan juga buah-buahan yang telah kami tawarkan pada hari ini. Okay, kalau tengok di skrin anda sekarang ada package B, okay, so package B berharga 50, okay, dengan berat lebih kurang dalam 3.2 kilogram lah, okay, plus minus, right. So kita ada package A sebenarnya. Package A lebih murah sikit, RM40 dengan harga dengan berat 2.85 kilogram, dan juga untuk package C RM60, mungkin untuk keluarga yang agak besar, okay, mungkin dalam 6-7 orang punya keluarga, alright, ahli keluarga. So berharga RM60 dengan berat 3.5 kilogram plus minus lah. Okay. Dan untuk setiap package-package yang anda beli ni sebenarnya kita berikan hadiah percuma, iaitu bawang merah dan bawang putih. Wow. Bawang merah bawang putih ni bukan dibeli, kita berikan saya percuma. Oh ya ke? So sebenarnya 8 item lah yang dibeli. Alright, dan dapat 2 hadiah percuma, iaitu bawang merah dan bawang putih yang menjadi sebenarnya asas masakan lah dalam kebanyakan masakan Melayu kita lah. Alright. Okay. Okay Sis, mungkin boleh share sikit lah. Selain itu kita ada terung Sis. Terung ni antara sayur-sayuran yang saya paling gemar bila dimasak dengan sambal lah. Sambal terung. Okay, sebab ada orang dia suka, ada juga yang masak lemak kan, ada yang mungkin makan ulam macam tu saja. Adakah makan ulam? Saya pernah nampak orang makan ulam. Ada. Di belah Pantai Timur dengan budu, even memang bukan sesuatu yang luar biasa lah untuk terung. Sebenarnya kalau terung ni, kalau anda yang selalu tengok dekat YouTube apa semua, Mediterranean, terung adalah satu sayur-sayur yang asas lah. Yes, boleh dikatakan asas, dan hampir keseluruhan masakan Mediterranean menggunakan terung. Betul. Dia macam cara boleh dibakar, even dimasak dengan cheese, campur dengan banyak varietinya. So kita jangan hadkan pengetahuan kita dalam untuk sayuran ni, apa yang kita perlu masak, kerana mungkin di luar sana banyak lagi menu-menu yang boleh kita variasikan sebenarnya. Sebab kalau saya tengok dalam nasi Arab pun, kapsah ke apa, biasa dia akan letak terung lah, terung bakar. Betul. Okay, so terung bakar, terung yang grill ni memang satu yang normal di sana. Mungkin pada kita terung tu kita dah agak macam limitkan, hadkan terung tu untuk masak kurma, masak sambal, masak lemak. Sebenarnya banyak lagi benda-benda itu boleh explore lah. Kita boleh explore. Alright. Menarik. Okay. Kemudian kita ada kobis bunga. Alright. Okay, kobis bunga ni kalau saya sendirilah peribadi saya kurang sikit. Saya suka kobis yang biasa tu. Panggil apa? Kobis apa? Kobis biasa lah. Kobis lah. Saya kobis. Okey, kita ada pakar sikit kan, saya salah sebut kan, kena balun pula. Okey, so kobis bunga ni saya kurang sikit lah. Saya peribadi. Okey, Aziz macam mana? Kobis bunga okey, tapi kalau saya pun sebagai saya pilihan jugalah untuk keluarga saya. Sebab kobis bunga ni kita boleh gunakan biasanya dalam sayur yang goreng campur dengan goreng. Betul. Ya, dengan carrot sebagainya. Even kobis bunga ni pun kita boleh buat sup. Tapi bukanlah sesuatu yang biasa kan, dalam masyarakat Melayu. Tapi jangan gunakan alasan COVID ni untuk kita tak nak explore benda-benda macam ni. Boleh kita try kan, mana tahu benda tu melekat kena dengan keluarga. So boleh masuk dalam menu keluarga. Betul. Okey. Alright. Mungkin yang
sekarang pukul 9.20, alright. Mungkin ada yang baru tadi baru sampai office Aziz baru ada kesempatan nak tengok live kita dan sebagainya. Selain pada sayur-sayuran, kita juga ada buah-buahan, okey, buah-buahan yang kita tawarkan pada hari ini, okey. Bukan terhad kepada ini saja, Alan pula. Aziz, dia terbiasa dengan Alan kan? Aziz pun bala dengan Alan. Okey. Okey, bukan ini saja, kita juga untuk sempena Chinese New Year ni, Aziz, okey, kita juga ada menjual limau mandarin. Limau mandarin. Itu yang kita cari sekarang ni. Itu yang kita kejar sebenarnya. Okey, limau mandarin yang berharga RM38.40 bersaiz L. Dalam sekotak tu ada 24 biji. Manis. Confirm, limau mandarin ni sebab dia panggil limau madu kadang-kadang. Honey, right? Limau madu tak apa. Apa tu? Habiskan? Okey. Madu kau lah tu yang bahaya. Okey. So, selain daripada itu juga kita ada buah longan. Okey. Buah longan tu memang antara favorite lah. Okey. Okey, alright. Okey, mungkin untuk package Aziz kita boleh sebut sikit. Right. So, untuk package A, Aziz nak sebut Tak apa. Saya sebut Okey. Untuk package A tadi yang berharga RM40 tadi, kita ada sawi hijau, right, ubi kentang, carrot, right, tomato, salad. Okey, yang mungkin tak ada sini sebab kita nak menjaga kesegaran lah. Kalau salad ni kita letak sekejap dah layu kan. Yes, betul. Salad okay. Sayur yang agak sensitif lah. Okey, kemudian sayur romaine, right, and then jagung, sawi putih. Sawi putih ni antara mungkin kegemaran masyarakat Cina lah. Okey, sawi putih ni. Kemudian bawang merah dan juga bawang putih. Okey, untuk bakal-bakal pembeli kita, kalau macam romaine lettuce tu, dia adalah salah satu salad yang sebenarnya paling sedap untuk kita buat salad. Betul. Sebab dia crunchy compare pada yang salad biasa. Betul. Actually bukan sekadar salad, sebenarnya kita boleh gantikan untuk buat nasi ayam. Betul, nasi ayam. Sekarang ni memang ramai yang dah berpindah daripada salad biasa tu pergi kepada baby romaine. So romaine lettuce ni dia ada structure yang agak crunchy. So kita makan tu krop sikit lah. Ya, betul. Okay. Kemudian untuk package B, right? Package B kita ada kobis, okay, terung, bendi, kobis bunga, brokoli. Tak nampak brokoli sini. Ada brokoli sebenarnya. Dia tak nampak. Ada kat tepi ni tersorok. Brokoli ni antara sayur-sayuran kegemaran saya juga sebenarnya. Kita biasa masak, ada yang mungkin rebus biasa je. Ya, betul. Kemudian daripada Cik Lokman, Bung Mokhtar pun suka juga brokoli. Kenapa Bung Mokhtar ya? Okey, ada juga yang masak dengan sos tiram, dia buat macam kicap sikit. Yes, okey. betul. Itu memang terbaik lah. Okey. Kemudian kita ada lada benggala ataupun kita sebut capsicum lah. Capsicum. Alright. Sayur-sayur memang. Okey, kita ada timun. Kemudian dua hadiah istimewa lah. Okey, bawang merah dan bawang putih. Ini untuk package B. Okey, yang berharga RM50 dengan berat 3.2 kg. Alright. Untuk package C, okey, Aziz, yang berharga RM60. Okey, antara sayur-sayuran ialah peria. Okey, dia peri katak je lah. Okey. Dan kita ada timun tua. Timun tua ni apa ya? Timun tu adalah salah satu sayuran favorite juga untuk bangsa Cina, especially untuk masak sup apa semua lah. Okay. Memang kalau untuk menu Chinese punya culture dia orang, sup adalah mesti ada setiap hari. Sebab pasal tu punya variation sup dia orang macam-macam. I see. Okay. Actually kita boleh gunakan juga kalau untuk masakan tempatan kita, macam patin tempoyak, kita boleh gunakan yang ni. Timun tua ni? Yes. I see. Tapi caranya masak kena betul lah, kalau tak dia akan lembik. Betul. Okay. Kemudian kita ada ubi garut. Right. Aja nak cerita sikit ubi garut? Tak apa, kita okey. Kita ada lotus root tadi lotus root depan ni, okey, ataupun kita sebut sebagai akar teratai. Dan kita ada lobak putih, okey, lemon. Ya, right? Sekarang dengan COVID ni lemon ni make sure kalau boleh adalah dekat rumah. Okey, sebab dia antara agent detox Yes. untuk mengeluarkan toksik daripada badan kita. Salad air, jagung dan juga bawang putih dan bawang merah. So itu antara anda boleh dapatkan mungkin saya sebut tadi agak laju, tak dapat nak capture, right? So anda boleh pergi kepada link atau pautan yang telah kami sediakan di FB kami, FB Big Two Bazaar Official. Okay, anda boleh dapatkan link atau pautan tersebut, klik dan anda boleh dapatkan list yang telah saya sebutkan tadi. Okay, anda boleh buat pilihan. Selain daripada itu, okay, untuk buah-buahan yang saya sebut di depan ni, okay, yang ada di depan kita ini boleh diberi secara berasingan.
Ya, betul, So betul. mungkin ada yang minat Ya. nenas, ada yang minat Ya. buah naga, right? So boleh beli, Boleh membuat pilihan lah. boleh membuat pilihan, right? Bukan mesti beli dalam set sahaja, Ya, atau dalam betul. package sahaja, boleh buat pilihan secara individu, alright? Okay, Aziz. So kita mungkin nak berpindah ke slot ataupun segmen yang seterusnya. So terima kasih pada Aziz. Saya nampak kedatangan Aziz sangat memberikan input-input yang menarik. Mungkin kita akan menjemput lagi lah untuk akan datang insya-Allah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. So sangat menariklah dia share tentang masakan tadi Mediterranean, okey, masakan-masakan Chinese. Okey, ini semua memberikan inspirasi lah kepada Ya, betul. ibu-ibu, Kepada ibu-ibu. mak-mak ataupun isteri-isteri di luar sana untuk memvariasikan lagi masakan di rumah. Ya. Dan okey. saya personally lah mengusulkan ibu bapa jangan ambil alasan COVID ni untuk berbelanja makanan segera untuk anak-anak. Ya. Kerana ini adalah peluang anda yang bekerja di rumah untuk mencuba masakan-masakan resepi. Betul. Sebenarnya ada beribu masakan yang kita boleh cuba di luar sana. Terpulang kepada kita sama ada kita berani Mencubalah. yes, berani mencuba. mencuba sayur baru Ya, yang why kita jual not? di sini. Betul? Dan resepi baru mana tahu itu boleh masuk dalam resepi keluarga kita. Ya. Okey. Dan itu pun baik untuk keluarga. Yang lebih penting sihat dan Yes. bersih. Ya, Itu betul. yang paling penting sebenarnya untuk anak-anak kita. Okey Aziz, so kita nak pindah pada item ataupun produk seterusnya. Kita jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana.
Okey, Assalamualaikum. Right, selamat pagi. Sama lagi dengan saya, Luqman tadi dengan Aziz, sekarang dengan Azlan, alright. Okay, co-founders of Big Two Bazaar. Okey, tadi kita dah cerita ataupun dah berkongsi tentang Big Two Bazaar Grocery. Kita ada bermacam-macam package A, B dan C. Betul, dengan harga yang sangat berpatutan. Okey, yang kita tawarkan buah-buahan dengan sayur-sayuran yang sangat segar. InsyaAllah kita saya lupa sebenarnya nak sebut tadi sebenarnya. Okey, sebarang pembelian untuk Big Two Bazaar Grocery tadi, okey, boleh dibuat sebelum jam 6 petang. Ya, betul. Okey, dan kita akan hantar, akan deliver kepada anda, okey, sebelum atau akan deliver kepada anda pada keesokan harinya. Okey, kalau anda buat order selepas jam 6 petang hari ini, order itu akan dikira order pada keesokan hari dah. So kita akan hantar pada hari Isnin nanti. Sebab Sabtu cuti kan. Okey, so kita akan hantar pada hari Isnin nanti insya-Allah. Alright. Okey. So kita berpindah daripada Big Two Bazaar Grocery sekarang ni. Okey, hari ini kita akan bercakap ataupun berkongsi tentang what's GPS. Okey, what's GPS? So what is what's GPS? What's GPS? Like for those who are, just join us, previously mungkin tak pernah join Be Live Big Two Bazaar di www.facebook.com/Big2Bazaar official. Okay, jadi kepada siapa yang mungkin tak pernah join, for those who are, tak pernah lagi lah. Baru pertama kali lah hari ini. Baru pertama kali mungkin dia nak tahu. Okey, bila kita what's GPS. So what is what's GPS? Okey. Bila dengar what's GPS ni, orang akan terus capture is a GPS lah. So GPS, saya what's GPS, saya perasan mula-mula WhatsApp. Okey. Betul lah, what's tu macam WhatsApp kan. Okey, kita ada GPS dan GPS lah. Okey, so basically what's GPS adalah satu alat, okey, ataupun device untuk kita monitor pergerakan kereta atau kenderaan kita. Bukan kereta sahaja, okey. Basically kalau kita nak gunakan untuk van ke sebagainya boleh juga digunakan, okey, basically untuk kenderaan lah. Okey, dia ada datangkan dua produk untuk kereta, kenderaan dan juga motor. Cuma kita hanya memfokuskan ataupun kita hanya menjual untuk what's GPS kenderaan selain untuk kita pagi ni kita akan terang kepada anda untuk untuk kereta lah. Untuk kereta ataupun kenderaan empat roda yang lain. Betul. Alright. So harga yang kita tawarkan lah, sebelum kita menceritakan tentang kriteria ataupun kebaikan dia, okey. So harga yang ditawarkan ialah hanya RM500. Orang kata macam mahal ni. Betul. Harga di luar RM700. Okey, so jadi anda dah jimat RM200 termasuk dengan harga pemasangan. Jadi masuk. Okey, sekarang ni RM200 pula RM200 penjimatan. Okey, RM500 adalah harga untuk yang seperti anda lihat sekarang ni. Okey, this orang kata satu set lah. Dia akan berikan dalam kotak seperti ini. Okey, termasuk dengan harga pemasangan. Betul. Dan yang paling penting untuk anda ketahui adalah sekiranya anda invest for this RM500, maybe kita pun faham ada bagi sesetengah orang dia rasa RM500 tu satu amount yang agak besar. Betul kan? Okey, kita tak nafikan. Tetapi sekiranya anda kehilangan kereta anda, itu merupakan orang kata benda yang lebih besar berbanding anda keluarkan RM500 tersebut. Jadi anda kena fikirlah, orang kata perbandingan yang kita buat ni bukan sekadar perbandingan RM500. Sekiranya benda itu bukan keperluan. Mungkin itu adalah satu pembaziran. Betul. Kalau sekiranya benda itu adalah kehendak. Tetapi sekiranya benda itu adalah keperluan, sebab pada ketika ini kita pun tahu kadar kecurian kenderaan memang meningkat. Betul. Terutamanya ketika dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ini. Perkara itu berkemungkinan besar berlaku. Jadi untuk mengelakkan daripada kecurian itu berlaku, sebab akan nanti Luqman akan kongsikan kepada anda semua di luar sana tentang features ataupun kelebihan produk ini. Betul lah. So saya boleh kata antara kelebihan ataupun manfaat untuk anda membeli what's GPS ini, bukan katalah dia akan terus menghilangkan risiko kecurian, tapi dia boleh membantu anda untuk mencegah dan juga kalau hilang, kita boleh monitor ataupun kita boleh tahu kedudukan semasa dengan secara real time. Itu yang orang kata yang pertama sekali lah. Orang kata anda boleh trace kedudukan kenderaan anda
at real time. Betul. Okey, waktu tu kalau orang kata anda sekarang tengok contohlah, okey, 9.40 minit pagi, contoh. anda boleh tahu kenderaan anda pada pukul 9.40 minit pagi tu Ya, di mana. di mana? Tapi dia kata nak tengok kat mana kan? Okey. Dia sebenarnya boleh datang dengan dua cara. Okey, yang pertama kita boleh buka di laptop ataupun desktop. Okey, anda boleh layari website dia watchgps.com. Okey, di situ kita boleh kita register dululah kita punya nombor kereta, okey, dan sebagainya. Alright. Ataupun kita boleh dengan mudah download apps lah. Watch Apps GPS di handphone kita, alright, ataupun di Google Play, di Google Store. Play Store. Play Store dan ataupun juga Apple Store. Apple Store. Tu salah lah ya. Kan, silap. Okay. App Store untuk App Store untuk Apple. Okay, App Store ataupun Play Store, alright, just type Watch GPS, download daripada sana, kemudian anda boleh buat pendaftaran, sign up, okay, anda boleh linkkan dengan Watch GPS. Saya rasa ketika pemasangan yang dibuat oleh Watch GPS tu nanti, okey, technician ataupun instructor tu akan memberikan penerangan lah macam mana anda nak buat connection. Jangan risau. Takkanlah nanti dia sekadar pasang je kan. Maksudnya selepas saja anda membuat pembelian di laman kami di www.big2bazaar.com, okey, anda buat pembelian, anda klik buy, and then anda bayar. Selepas itu pihak Watch GPS akan menghubungi anda untuk membuat arrangement untuk pemasangan for installation. Tetapi pada ketika sekarang ni PKP, mereka akan call of course untuk buat appointment lah. Sebab takut nak merentas negeri ke. Semua tu mungkin akan agak sedikit sulit lah kalau kita tak buat arrangement ataupun betul. Appointment. Okay. Alright, kita pergi pada features lah. Orang kata RM500. Okay, dengar tadi macam agak berbaloi. So kita nak, macam ni kita nak convince lagi lah. Alright. So sekarang kita nak tahu orang kata kelebihan. Macam kami di Big Bazaar ni sebenarnya, Man. Okay, masalah itu memang selesai ada. Okay, Watch GPS adalah solution provider. Betul. Okay, dia yang akan provide solution dan kami akan menerangkan kepada anda, kami akan convincekan anda kenapa RM500 itu memang sangat-sangat berbaloi. Okey. Tadi kita sebut antara features yang pertama yang tadi saya sebutkan tadi secara tak langsung ialah kita boleh monitor pergerakan ataupun movement kenderaan kita secara real time. Okey. Selain daripada itu, kita boleh tengok ataupun kita boleh ada playback. Playback tu bermaksud kita tengok movement history dia. Kita tahu pergerakan dia pada masa yang sebelum. Sebagai contohlah daripada point A ke point B pada ketika bila masa. Betul. Tarik semua kan kita tahu. Okay, dia macam CCTV lah. Kita boleh rewind balik tengok apa yang berlaku pada semalam contohnya. Okey, kenderaan kita bergerak dari mana ke mana. Okey. Contoh sebab kadang-kadang kita mungkin untuk real time kadang GPS akan ada problem. Okey, contohlah kan kadang-kadang ada problem. So kita kenderaan kita hilang. Okey. So macam ni kita nak trace pergerakan dia, kita boleh tengok movement history. So at least kita tahu di mana dia berada bukan 5 minit sebelum. So kita boleh maklumkan kepada pihak kuasa, mereka akan mengambil tindakan yang sepatutnya lah. Jadi contoh, itu adalah salah satu langkah yang kita boleh nak bantu pihak berkuasa. Pihak berkuasa. Okey. Selain daripada real time, kita juga boleh tengok dia punya playback ataupun movement history. Alright. Selain tambahan pada itu juga Alan, kita juga boleh memantau suhu kenderaan. Sebab Watch GPS ini dia attach kepada kenderaan lah. Okey, so dia boleh selain pada boleh dapatkan maklumat tentang movement dia, juga kita boleh pantau, boleh memberikan indikasi tentang suhu kenderaan sama ada dalam keadaan normal ataupun abnormal. So kalau kita tahulah kenderaan ni kalau kita dah start panas, sebab ada setengah kenderaan mana sekarang saya lihat dia tak ada temperature punya indikator ni. Betul. So kita minyak je ada. So bila kita kadang-kadang kita bawa kereta, kita tak sedar air kurang. Betul. Itu yang paling biasa dah, ataupun air mungkin ada tapi dia punya tube tu bocor. Mungkin. Sebab saya pernah menghadapi situasi yang sama. Kita baru je isi air, sampai destinasi, dah cool down kereta, kita buka tengok air dah kurang. Dah tinggal separuh. Air dalam kereta kita ni sangat sukar untuk dia berlaku penguapan lah. Okey. So kalau dia vaporize dengan cepat, so kena check sama ada mungkin tangki air, mungkin tangki air tu sendiri yang bocor, okey, ataupun mungkin tube, okey, yang menyambungkan daripada tangki air tu ke enjin kita tu mungkin juga bocor. So bila bocor, so enjin kita tak mendapatkan penyejukan yang atau cooling yang sepatutnya. So sebab itulah suhu kita meningkat.
So Watch GPS ni boleh memberikan indikator ataupun indikasi kepada anda, terus kepada handphone anda, alright, berapa suhu sekarang. So kalau dah tinggi sangat, anda boleh mengambil langkah-langkah pencegahan lah. Yalah, maksudnya mungkin anda boleh berhentikan kereta. Ya, Anda boleh berhenti. cek dulu kenapa, Betul. apa punca berlakunya kenaikan suhu pada kereta anda. Of course, kita pun faham kadang apabila musim panas, bila kenderaan bergerak jauh, musim memang tengah panas. So jadi memang temperature memang akan sedikit meningkat. Betul. Tetapi sekiranya macam dia melebihi daripada seperti biasa, mungkin anda boleh langkah pencegahan yang boleh dibuat adalah anda berhentikan kereta anda. Dah matikan enjin. Matikan enjin Itu yang dan paling anda penting. let it cool down first and then anda boleh check. Mungkin antara langkah lain yang kita boleh buat, mungkin waktu tu contohlah tengah jalan agak sesak dan sebagainya. So kita tak boleh nak berhenti sesuka hati. Kita tengah jam kan, tengah bandar ni. So antara yang kita boleh buat adalah kita matikan aircon. Matikan aircon supaya penggunaan enjin tu berkurang lah. So power usage So kita nak kurangkan penggunaan tu supaya temperature tu boleh cool down sedikit. Tapi kalau kita ada kawasan yang lapang untuk berhenti, tak ada masalah. Memang yang terbaik adalah kita berhenti dan matikan enjin dan biar enjin kita itu cool down sendiri. Alright. Selain juga Alan, memantau suhu, kita boleh set up limit untuk speed. Dia bukanlah macam apa kita panggil cruise control kan? Dia bukan cruise control. Bukanlah kita letakkan 110 contohnya, kereta kita tak boleh pergi lebih. Kita set speed limit ni bermaksud Watch GPS ini akan memberikan indikasi, right, ataupun notifikasi pada handphone kita apabila kelajuan kenderaan itu melebihi speed limit yang telah kita tetapkan dalam apps itu, dia akan memberikan indikasi pada kita. Sebenarnya dia lebih kepada pemantauan dari segi sekiranya kenderaan yang anda gunakan. Sebab bagi saya sendirilah, secara logiknya bila kita nak buat pemantauan tu, kita memang dah drive. Bila kita pegang kereta sendiri, kita kadang memang kita tahu pun. Sebab kita punya kelajuan tu melebihi daripada speed limit hak yang laju lah. Sebagai contoh di highway 110 km per jam. Kita bawa sehingga 130, 140 sebagai contoh. Ini contoh sahaja. So jadi kita sendiri yang membawa, memang kita akan tahu. Tapi ini adalah proses pemantauan sekiranya kenderaan kita telah digunakan oleh orang lain, sebagai contoh ahli keluarga anak, lain, ahli keluarga, saudara mara ke, kawan-kawan. Jadi dekat situ kita tahu. Jadi sekiranya anda disaman, anda tahulah. Itu yang paling penting. So kita boleh jadikan bukti lah. Bila saman tu kita boleh Roger lah member kita tu. Kau bayarlah. So kau yang bawa laju. So kita boleh bagi tahu lah. So itu juga antara, selain pada itu juga kadang Alan, Syana sebut tadi lah, bila kita bawa kereta kita sedar kan laju kita berapa. Kalau saya kan, kadang-kadang saya tak sedar. Yelah, betul, sebab tu kadang tengah-tengah bawa ni, dah kena capture. Apa nama kamera tu? AES. Kena dengan AES tu. So kita dah tak perasan. Kadang kita bawa highway, tengok orang semua kedeng kiri. Ketika nak bagi lawan balik kita. So kita pun laju lah dalam kanan tu. Rupanya orang dah jarang melalui jalan itu. Kita tak tahu. Betul, orang tahu dah kawasan tu ada AES. So dia tu dia ke kiri, ambil lane kiri dan slow. Kita pula tengok dah kosong lane kanan ni. Kita speed lah. Kita speed, lampu tu menyala. So kita letakkan speed limit untuk memberikan awareness lah. So kita tahu kita tahu kawasan itu kan. Betul-betul. Mungkin ada hard limit ataupun speed limit yang telah ditetapkan. Alright. Kemudian Alan, selain daripada tadi kita sebut real time, movement real time, kemudian playback history, and then pantau suhu dan juga speed limit. Antara yang saya suka dan antara yang saya suka ataupun features yang antara yang saya tertarik lah, ialah dia ada electronic fans. Electronic fans. Bukannya kipas, tapi FENC. Fans. Salah dengar kan? Seperti pagar lah. Pagar. Alright. E-pagar. E-pagar, right? Electronic fans. So orang tanya apa benda electronic fans tu? Betul. So electronic fans boleh dibuat sama ada di apps ataupun di website. So apa yang disebut dengan electronic fans ialah satu lingkaran yang dibuat sama ada dalam bentuk bulatan, ataupun dalam bentuk polygon. So polygon ni kita boleh buat sendirilah, sama ada kita nak segi 3 ke segi 4 ke, kita boleh buat secara random. Alright. So kita buat fence ini ataupun e-fence tadi, right? Alan sebut tadi e-fence, right? Untuk memantau kereta kita sama ada masih lagi berada dalam lingkaran yang selamat ataupun tidak.
Okey. Contoh kita parking di kawasan A contoh Okey. Kita letakkan lingkaran bulatan dalam radius 50 meter. Okey, ini sebagai contohlah. Katakan ini adalah kenderaan anda. Katakan okey. ini adalah kenderaan anda. Okey, dan anda membuat okey. Lingkaran. Macam itulah. Ya, betul. Okey, saya letak macam ni. So lingkaran secara bulatan, okey. Dengan secara radius bulatan ini dengan radius contoh 50 meter. 50 meter. Okey, so jadi sekiranya dalam bulatan ini tiba-tiba dia keluar saja pak ke sini. Melepasi saja fence boundary dia. Okey, dia akan memberi notifikasi terus kepada handphone anda. Itu so kalau kita contohlah di waktu 2-3 pagi lah Betul. tengah tidur dan sebagainya, dapat notifikasi kereta kita melepasi boundary ataupun limit fence tadi, kita akan syak sesuatu. Sama ada kita mungkin boleh pergi check dulu untuk memastikan betul ke berlaku, mungkin ataupun ada technical glitch ke dan sebagainya. Kalau betul-betul berlaku, kita boleh tengok real time di mana dia berada dan kita boleh menghubungi pihak berkuasa untuk memaklumkan bahawa kereta kita telah dicuri. Okey, tetapi macam biasalah, kadang orang ni dia tidur mati. Tak sedar langsung. Tak sedar langsung. Betul juga. So bila dia tak sedar langsung, itulah wujudnya history playback tu. Betul, movement playback. So jadi maksudnya anda boleh ketahui sekiranya pada malam itu kereta anda telah keluar daripada e-fence tu. Betul. Dan telah dibawa lari dan anda boleh check pergerakan dia daripada dia dibawa lari tu sampailah ke real time pada ketika itu berada di mana. Di mana, betul. Itu adalah yang terbaik lah. So kita tahu at least pergerakan dia menuju ke mana dan kita boleh maklum kepada pihak berkuasa. Itu antara features yang kita boleh hubung jalinkan lah. Antara fans dan juga pergi kepada playback history, kemudian pergi kepada real time. Okay. So jadi nampak kan apa hubungan setiap tu, bukan saja setiap features tu adalah individual features. Sebenarnya dia adalah berkaitan sesama sendiri, Man. Okey. Okey, Dan. Untuk mungkin yang baru bersama kita, Dan. Okey, mungkin dia tengok apa benda ni 500 ni macam kecil je bendanya. So kita bercakap sekarang ni, Alan. Memang kecil lah. Tapi kenapa sampai 500? Okey. So kita sedang bercerita, right, ataupun sedang berkongsi dengan anda tentang What's GPS, okey, di Big2 Bazaar. Saya Luqman. Saya Azlan Jaiz. Both of us are co-founders of Big2 Bazaar. Okey, so jadi pada hari ini kami sedang berkongsi kepada anda semua tentang satu produk yang kecil. Okey, mungkin anda lihat harga di skrin anda sekarang ni RM500. Okey, kenapa harga benda kecil ni RM500? Betul. Dan apa kelebihan ni? Nama dia apa, Man? What's GPS? What's GPS. Okey, nama dia What's GPS. Maybe orang pertama kali dengar macam Luqman kata dapat GPS. Macam saya dengar WhatsApp. Okey. So itulah kita sedang berkongsi pada hari ini. Okey, untuk yang baru bersamanya kita, pembelian boleh dibuat sebenarnya, okey, ataupun order di website kita, Alan. Okey, www.big2bazaar.com. Anda search saja What's GPS, anda boleh buat pembelian di sana. Dan harga RM500 ini sebenarnya harga diskaun. Harga diskaun. Harga asal di pasaran ialah RM700. RM700 dan anda kena ketahui yang mana RM500 itu termasuk dengan harga penghantaran dan pemasangan. Itu yang terbaik. Okey, so instructor tu anda tak perlu pening-pening, okey. Tengok benda ni nak pasang kat mana, fuse box mana nak pasang, nak cocok, okey. So technician ataupun tak perlu risaulah. dia punya technical, right? Orang technical akan datang dan akan memasangkan untuk anda dan akan memberikan penerangan macam mana nak menggunakan apps dan sebagainya. Itu terbaik. Okey. So antara ciri yang telah kita kongsikan ialah movement secara real time. Kita boleh monitor kenderaan kita berada di mana. Yang kedua ialah playback, right? Movement history. Kita boleh tengok pergerakan yang telah berlaku sebelum pada ini. Yang ketiga, memantau suhu dan juga menetapkan speed limit. Okey. Dan yang kelima tadi, Alan? E-fence. Right. Yang keenam, banyak kan. Sudah 5 kita share. So yang keenam, ini juga antara yang menjadi tarikan kepada saya sebenarnya personal, iaitu dia ada remote power cut off command. Power cut off secara remote. So kita boleh, contohlah tadi, kita boleh hubung jaringan sekali lagi. Tadi saya dah berkongsi, e-fence, kereta bergerak keluar daripada e-fence, kita boleh monitor pergerakan, mungkin salah kata kita tidur mati kan. Okey. Tak perasan. Betul. Indikasi tu masuk, okey. Ataupun notifikasi tu masuk. Tak perasan. Tidur mati dan sebagainya, okey. Kalau terjaga baguslah. Sebab ramai jangan kata notifikasi daripada handphone sekiranya adanya What's GPS ni.
Anam sendiri pun. Ramai antara kita, saya tahu kalau contohlah nak bangun pukul 6 pagi, saya rasa daripada pukul 5.30 tu sampai pukul 6 tu ada sampai 10 alarm. Betul. 5.30, 5.35, 5.40 kan. Betul. Tapi pukul 6 tu kita sedar semua alarm tu telah dimatikan. Ya. Tangan kita bergerak secara sendiri dan kita swap untuk mematikan alarm tu. Betul. So untuk orang yang mungkin terjaga waktu mungkin pukul 6, pukul 6.30, tengok notifikasi dah keluar pada fans pada pukul mungkin 2.30 tadi. Okey, kita boleh check sama ada real time ataupun playback history, tengok ke mana sebenarnya kenderaan kita telah bergerak dan kita boleh dengan segera memaklumkan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang selanjutnya. Betul. Okey. So ciri yang keenam, Alan, yang kita boleh hubung jalinkan juga ialah tadi saya sebut remote power cut off command. So kalau kita terjaga waktu pukul 2.30 tadi, kita mengambil situasi yang berbeza lah. Okey. 2.30 terjaga ni. Terjaga, dapat notifikasi berbunyi, kita terus terjaga. Kita tahu enjin dah bunyi WhatsApp GPS. So kita buka, tengok kereta dah keluar pada fence. So kita boleh menggunakan apps daripada phone kita, pada phone dengan apps WhatsApp GPS itu kita boleh mematikan enjin kenderaan secara jarak jauh. Itu yang paling penting sebenarnya pun sekiranya berlaku sebab yang pertama sekali macam kita katakan tadi, Watch GPS ni selain daripada kita nak track itu ini dan pelbagai jenis orang kata kelebihan lain, maksudnya sekiranya kita nak orang kata nak mencegah pencurian tu yang sedang berlaku untuk pergi lebih jauh lah. Untuk pergi lebih jauh, so kita boleh tekan je apps ataupun dia punya function dalam ni, dalam kita punya phone itu, right, apps GPS, Watch GPS tadi, kita boleh mematikan enjin kenderaan dengan cara jarak jauh. So itu yang sangat terbaik. Alright, so kalau kita memang dah confirm berlaku kecurian, dengan cepat kita boleh membantras lah atau membantutkan usaha mereka itu. Okey kan. Kemudian selain daripada itu juga kita kadang-kadang kereta kita ni kita fahamlah mungkin yang kenderaan lama, right? Yang dah mungkin dah 7-8 tahun, okey. Indikasi di dia punya dashboard tu, right, mungkin dah rosak. Okay. So WhatsApp GPS mendatangkan satu lagi features, iaitu dia boleh memantau paras minyak. Paras minyak. Selain daripada paras kata suhu, dia juga dapat membantu untuk memantau paras minyak. Paras minyak lah dalam kereta. Atau kadang-kadang motor kita lah, macam motor kan, ini untuk motor lah. Alright, motor kita kadang dia punya indikasi tu dah rosak. So dia boleh memberikan indikasi. Tahu tak cara orang dulu-dulu sekiranya dia punya minyak punya dekat dashboard tu, meter dia tu rosak kan. Bagaimana mereka ni nak tahu? Tak tahu lah pula. Tak tahu kan? Dia akan ambil satu batang macam rotan ataupun kayu, dia akan masuk yang terus ke dalam. Macam buat cep minyak hitam lah. Macam cep minyak hitam, tapi benda siapa cep guna kayu, dia akan masuk ke dalam. So tahu paras minyak di mana nak? Cukup. Cukup. Tak pernah dengar ni. Itu cara orang dulu lah. Tapi kita di bandar ni tak pernah buat lah begitu. Mungkin ada yang buat. Saya sendiri tak pernah buat lah. Mungkin lah di bandar mungkin kurang sikit lah. Tapi sebenarnya bagi saya tu agak berkesan lah. Sebenarnya kan kita nak tahu je. Paling cepat pun sebenarnya. Kita just nak tahu paras minyak tu cukup tak cukup. Sampai ke setir minyak tu contohnya lah kan. Atau ke destinasi. Yelah. Kita memang langsung tidak menggalakkan kerana anda telah mencampurkan orang kata minyak tu dengan benda asing lah, bahan asing. Sebab takut nanti ada isu lain. Betul. Tapi macam yang dah biasa ni, dia belasah je. Belasah je. So kenderaan mana yang ada mempunyai masalah, dari sudut indikasi minyak, kalau dia punya meter tu dah rosak dan sebagainya, ataupun kadang digunakan bar kan, bar tu dah tak berfungsi. So WhatsApp GPS boleh memberikan indikasi kepada handphone ataupun laptop anda bahawa minyak mungkin dah berada di kawasan yang ataupun di paras yang sedikit lah. So anda boleh mengambil tindakan untuk pergi isi minyak di stesen minyak. Right. Okay. So Lan, pembelian boleh buat di mana Lan? Pembelian anda boleh lakukan di website kami di www.big2bazaar.com. Anda search What's GPS and then anda terus klik buy and then bayar. Jangan klik saja buy. Kena bayar sekali lah. So harga yang saya tawarkan yang RM500, right, diskaun sebanyak 200
Okey, kan harga pasaran RM700 Okey. dan termasuk dengan harga penghantaran dan juga harga pemasangan. Itu yang sangat menarik hanya di Big Two Bazaar untuk anda di luar sana. Kita tahu RM500 tu mungkin kalau kehendak dia menjadi satu maziran, tapi ini adalah keperluan sebenarnya. Okey kan? Jadi itu sajalah saya rasa untuk pagi ni yang mana kita dah kongsikan sayur-sayuran dan juga what's GPS. Okey. So bertemu lagi nanti insya-Allah pukul 11 11. 11 okay. Bersama dengan siapa? Resepi Nurul. So hari ni kita nantikan apakah resepi yang nak di share ataupun dikongsikan dengan anda. Nurul. So jangan lupa bersama kami pada jam 11 pagi nanti bersama dengan Nurul. Okey. Assalamualaikum dan